Bismillahirrahmanirrahim. Kepada orang yang berada di sisi orang yang menghadapi mati, hendaklah menyebut kepadanya La ilaha illallah. Disunatkan, digalakkan, inilah yang penting bila kita ada di sisi ataupun dekat orang yang nazak, hendaklah mengajar la ilaha illallah. Itu saja. Tak payah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah panjang sangat. La ilaha illallah, itu saja. Ini lebih penting daripada talqin selepas tanah dalam kubur. Malangnya kebanyakan orang kita hak talqin tanah dalam kubur tu duduk balahnya. Ini yang penting sekali. Yang paling penting ialah ajar mengucap masa nak mati. Bukan ajar lepas tanah dalam kubur dah. Tapi duduk sungguh-sungguhnya hak lepas tanah dah. Ini kesilapan orang kita. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Fa innahu man min 'abdin yakhtimu lahu biha 'inda mautihi illa kanat zadahu ila al-jannah. Rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya sebutkan kepada orang-orang yang menghadapi mati di kalangan kamu akan la ilaha illallah. Kerana sesungguhnya tidak ada seseorang hamba itu yang dikurniakan kepadanya kemudahan mengakhiri hayatnya dengan kalimah itu, malaikat kalimah itu menjadi bekalannya ke syurga. Ini pentingnya. Di mana mengakhiri hayat dengan la ilaha illallah. Bila orang yang nazar itu menyebut la ilaha illallah, cukup. Kecuali dia menyebut perkataan yang lain. Ulangi lagi, la ilaha illallah. Jangan bercakap benda lain. Jangan cakap benda lain. Ni pergi lagi pula, kena tak saya? Kena tak ni? Apa ni? Ini mengarut belaka. Ajar la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang menghadapi mati dengan la ilaha illallah. Kerana ucapan dia la ilaha illallah menjadi bekalan yang paling besar di dalam syurga. Ini sangat penting. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. Artinya sesiapa yang mati sedangkan ia mengetahui bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, nescaya ia masuk syurga. Ini menunjukkan makna yang lebih luas. Kita sebut la ilaha illallah, dia tak boleh bercakap, tapi telinga dia dengar dan hati dia menyebut la ilaha illallah. Ini lebih luas makna dia. Artinya dia mati dalam keadaan hati dia ingat la ilaha illallah. Sama ada dia sebut dengan lidah ataupun dia ingat dalam hati dia. Dengan sebab itu ulangi la ilaha illallah supaya ada dalam ingatan dia la ilaha illallah. Kerana hadis ini menegaskan lagi, hadis riwayat Muslim mengatakan bahawa barang siapa yang tahu dia dalam la ilaha illallah, bila dia mati masuk syurga. Ini sangat penting. Di antara adab berada di sisi orang yang dalam kematian. Adab ialah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu an-nabiy thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar fadajja nasun min ahlihi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون ثم قال
Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibih fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi. Rawahu Muslim wal Baihaqi wa ghairuhuma. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi Abu Salamah, sahabat dia, ketika matinya. Sedang mata Abu Salamah terbuka. Dia dah mati dah, mata celat. Lalu Nabi SAW menutupnya. Nabi pun tutup mata dia. Kemudian dia bersabda, sesungguhnya roh apabila ia telah diambil akan diturut oleh pandangan mata si mati. Apabila mendengar begitu, maka sebahagian daripada keluarganya riuh rendah menangis. Lalu orang bersabda, janganlah kamu menyebut-nyebut perkara-perkara yang buruk yang merosakkan kamu, tetapi sebutlah perkara-perkara yang baik, kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu perkatakan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama-sama dengan orang-orang yang mendapat hidayah, dan jadikanlah sebagai gantinya untuk mengurus dan melindungi keluarganya yang ditinggalkan, dan ampunkanlah bagi kami dan baginya ya Rabbal Alamin, dan lapangkanlah kuburnya serta berilah kepadanya cahaya yang menerangi kuburnya. Hadis ini menunjukkan oleh kerana bila roh dicabut oleh malaikat, mata si mati akan memandang ikut. Itu berlaku kadang-kadang. Nabi tengok berlaku pada Abu Salamah radhiyallahu anha, suami kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika mati. Memandang. Bila Nabi kata roh memandang roh yang pergi, lalu keluarga dia menangis, bising, riuh rendah. Lalu Nabi bersabda, pada masa ni kena bercakap perkara yang baik, jangan bercakap perkara yang bukan-bukan, kerana masa ni malaikat mengaminkan doa. Pada masa dicabut nyawa, malaikat mengaminkan doa. Oleh kerana itu bercakap benda yang baik dan berdoa. Di mana Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa Abu Salamah, mengangkatkan derajatnya, menggantikan penjaga keluarganya yang terbaik. Nabi doa. Nabi doa, dan sudah itulah doa Nabi diterima oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa di sini Nabi mengajar kita bila berada di sisi orang yang baru mati, berdoa di masa itu. Berdoa. Doa dalam bahasa Melayu pun tak apa, kerana Tuhan bererti juga bahasa Melayu. Tak erti bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa dia, angkatkan derajat dia, beri kesabaran pada keluarga dia, beri pengganti yang baik pada keluarga dia, dan cahayakanlah kubur dia, cahayakan kubur dia, dan ampunilah dia dengan keampunan yang seluas-luasnya. Doa dengan bahasa Melayu, tidak menjadi salah. Yang pentingnya malaikat mengaminkan doa pada masa itu. Berdasarkan kepada hadis tersebut, seseorang itu hendaklah mengharapkan kebaikan kepada saudaranya yang mati dengan memanjatkan doa untuk si mati dan keluarganya. Janganlah berkata dan membuat sesuatu sangkaan yang tidak baik. Masa itu jangan buat sangkaan yang tidak baik. Walaupun mayat itu ada perkara yang tak baik, kita doa minta baik. Minta baik bagi mayat itu supaya dia ampunkan dosa, dimasukkan ke syurga, diamankan dalam kubur dia, diberi nur cahaya kepadanya, dia sabarkan keluarganya. Kan masa itu malaikat mengaminkan doa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda menunjukkan seseorang itu baik dari segi akhir hayatnya. Kita tidak mengetahui perkara yang gaib.
Di antaranya nasib seseorang yang telah mati. Tetapi kadang-kadang Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda husnul khatimah, yakni penutup umur yang baik. Kita doakan supaya dikurniakan kepada kita husnul khatimah, di mana Allah Ta'ala menunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda seseorang itu mati dalam keadaan yang baik. Ada juga yang Allah Ta'ala tidak tunjukkan tanda-tandanya. Oleh kerana perkara ini perkara gaib, jangan kita mudah-mudah menghukumkan seseorang itu ahli syurga ataupun ahli neraka. Itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam hadis kursi yang kita baca beberapa minggu yang lalu, berlaku di kalangan umat zaman dahulu, dua orang yang bersaudara. Seorang yang dilihat pada zahirnya baik dan seorang yang dilihat pada zahirnya jahat. Lalu yang baik ini berkata kepada yang jahat, "Mu ni ahli neraka." Allah memastikan keduanya. Dan Allah Ta'ala memanggil roh keduanya menghadap Allah Ta'ala. Lalu Allah tanya orang yang kata, yang rasa diri dia baik itu, "Apa urusanmu? Hukum dia masuk neraka. Urusanmu ke? Ini bukan urusanmu, urusan aku, urusan Allah." Lalu Allah perintahkan yang cakap itu masuk neraka, yang dilihat pada zahir yang jahat itu masuk syurga. Kita tak boleh buat main-main dalam perkara ini. Ini urusan Allah Ta'ala. Begitulah akhirnya umur seseorang. Disebut dalam hadis, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi ahli al-jannati fayadkhuluha." Sesungguhnya ada kalangan kamu pada masa hidupnya beramal dengan amal ahli syurga, amalan ahli syurga, sehingga jarak di antaranya dengan syurga itu sehasta saja, dekat. Tiba-tiba di akhir hayat beramal amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada di antara kamu yang beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak di antaranya dengan neraka sehasta saja, dekat. Lalu dia beramal dengan amal ahli syurga, dia masuk syurga. Ini adalah kebijaksanaan Allah yang tahu apa yang ada dalam hati manusia, kita tak tahu. Seseorang itu hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan amal yang saleh dan berdoa kepada Allah Ta'ala diterima amalannya, diampun dosanya, termasuk dosa yang ada kekurangan di dalam amalnya. Kalau ada kelemahan dalam amalnya, minta Allah Ta'ala ampunkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu, fa innahu la yanju ahadukum bi'amalihi." Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana illa an yataqabbal minhu wa fadlin minhu. Maksudnya, betulkan amalan kamu, hampirkan diri kamu kepada Allah. Sesungguhnya seseorang itu tidak berjaya dengan sebab amalnya sahaja. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, Rasulullah begitu juga?" Jawabnya, "Ya, aku begitu juga. Kecuali Allah mengurniakan kurnia dan pemberiannya kepada aku." Dan sebab itu kita mesti bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan berasa megah, kagum dengan amalan kita sendiri, diri kita sendiri.
Jangan hina orang yang lain. Kita selamat, minta orang lain selamat, kita juga selamat. Di antaranya ialah tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda yang menunjukkan akhir umur seseorang itu baik. Yang pertama, mengucap kalimah syahadah ketika hampir mati. Bila hampir mati, dia mengucap la ilaha illallah, itu saja. Tak sebut Muhammad Rasulullah pun tak apa, kerana masa itu masa nafas yang singkat. Cukup dengan la ilaha illallah. Kalau sebut Muhammad Rasulullah pun tak apa, la ilaha illallah dah cukup. Dia sebut dengan kalimah syahadah, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, akhrajahu al-hakim wa ghairuh. Artinya, sesiapa yang akhir kalamnya, akhir kata-katanya dalam dunia la ilaha illallah, nescaya masuk syurga. Syaratnya perkataan yang paling akhir, la ilaha illallah. Jangan lepas la ilaha illallah tu cakap benda lain pula. Jangan benda lain, tidak ada kelebihan ini. Kelebihannya akhir kalam. Takdirkan waktu pagi la ilaha illallah, lepas tu tak boleh bercakap dah. Tak boleh cakap walau berapa hari sekalipun, dia mati. Akhirnya la ilaha illallah, maka dapat kelebihan ini. Dapat kelebihan ini. An Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan ma man'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alayhi hatta mata. Sami'tuhu yaqul inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautih illa ushyiqa laha launuh wa nafasa Allahu anhu kurbatah. Qala faqala Umar inni la'alamu ma hiya. Qala wa ma hiya? Qala ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amra biha 'ammahu inda al-maut la ilaha illallah. Qala Talha sadaqta hiya wallahi hiya. Akhrajul Imam Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi. Artinya dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan oleh syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talhah ni sahabat 10 yang awal-awal masuk Islam, yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang tidak menghalangku, kena baiki itu. Baiki perkataan ma mana'ani dengan ain, bukan ma manahani, ma mana'ani. Tidak menghalangku bagi bertanyakan penjelasannya, malaikat kemampuan untuk menemuinya sehingga ia wafat, dia mati. Aku pernah mendengar, kata Talhah, aku pernah dengar Nabi sebut ada satu kalimah, barang siapa yang sebut kalimah itu, maka baik matinya. Tapi aku tak siapa nak tanya, Nabi mati dulu. Aku pernah mendengar ia bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang tidak mengatakannya oleh seseorang hamba Allah ketika hampir matinya, malaikat Allah mencahayakan warnanya dan Allah melepaskan kesusahannya. Umar berkata, kata Sayyidina Umar juga bukan saja khalifah, salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aku mengetahui apa yang dia, Talhah berkata. Apa dia? Umar berkata, adakah engkau mengetahui kalimah yang lebih besar daripada apa yang diajar kepada bapa saudaranya ketika hampir mati, iaitulah kalimah la ilaha illallah. Talhah berkata, ya, awak benar, demi Allah itulah dia. Ketika bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia di Mekah, ketika Nabi belum berhijrah lagi, di zaman awal Islam, Abu Talib salah seorang pembesar Mekah. Pada masa sakit tenat, didatangi oleh pemimpin Mekah, Abu Jahal dan lain-lain lagi.
Lalu Nabi suruh pak saudara dia mengucap la ilaha illallah. Katalah wahai bapa saudaraku la ilaha illallah. Berapa kali Nabi suruh. Oleh kerana ada dekat dia Abu Jahal dan lain-lain. Abu Jahal pula suruh pertahan. Abu Jahal pula menghalang. Nabi suruh kata la ilaha illallah. Lalu Abu Talib kata aku ikut apa yang datuk nenekku. Pegang kata Abu Talib. Berdasarkan pada hadis ini, jumhur ulama mengatakan Abu Talib masuk neraka dengan sebab tidak mengucap la ilaha illallah bila Nabi ajar. Di sana ada ulama riwayat Abbas radhiyallahu anhu, pak saudara Nabi juga, mengatakan Abu Talib mengisyaratkan dia percaya dengan kalimah itu. Percaya dengan kalimah itu. Ini pendapat Abbas radhiyallahu anhu dan mengikut pendapat Syekh Muhammad Abu Zuhrah, seorang ulama Mesir. Dia percaya bahawa Abu Talib mati dalam keadaan Islam kerana mempertahankan diri Nabi SAW dengan dirinya, mempertahankan Nabi bersama keluarganya, sanggup mati. Dan sebab itu keyakinan hatinya adalah Islam, kata ulama yang berpendapat begini. Ini khilaf ulama dalam perkara ini, menunjukkan bahawa betapa la ilaha illallah satu kalimah yang sangat penting. Yang kedua, tanda husnul khatimah, mati baik. Mati dalam keadaan percikan peluh di dahi. Kerana hadis Buraidah bin Al-Khusayb radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhallahu wa huwa marid fawajadahu al-maut wa idza bi arqi jabinihi faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'irqil jabin akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim wa Tayalisi. Artinya bahawa beliau, yakni Buraidah bin Al-Khusayb radhiyallahu an, berada di Khurasan. Khurasan ialah satu bandar di Iran hari ini, duduk dalam Iran, di antara wilayah yang awal masuk Islam. Masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana salah seorang sahabat yang berada di Khurasan ialah Buraidah. Buraidah berada di Khurasan. Lalu ia melawat saudaranya yang sedang sakit. Tiba-tiba dia dapati saudaranya mati dan ada percikan peluh di dahinya, dan ia pun bertakbir dan berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, mati orang yang beriman itu dengan percikan peluh di dahi. Hadis ini menunjukkan di antara husnul khatimah ialah mati dalam keadaan berpeluh. Hadisnya ialah riwayat Buraidah. Buraidah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah mendengar Nabi bersabda, di antara tanda kematian baik ialah berpeluh. Hadis ini mempunyai syahid. Mempunyai syahid, yakni ada hadis yang lain yang menguatkan, iaitu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seperti yang disebut oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat, dalam kitab Al-Awsat dan Al-Kabir. Yang ketiga, mati di malam Jumaat atau harinya. Makna malam Jumaat ialah jatuh matahari hari Khamis. Bila jatuh matahari hari Khamis, masuklah malam Jumaat. Itu kalender Islam kita. Kalender orang putih pukul 12 malam barulah masuk hari yang berikut. Itu kalender orang putih. Tapi kebanyakan orang kita tak reti hak Islam ni, reti hak orang putih. Ini jadi masalah. Orang tua-tua zaman dulu malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Makna malam Jumaat ialah bila jatuh matahari hari Khamis, maka dinamakan malam Jumaat. Tapi orang zaman ni tak reti. Kalau kata malam Jumaat, dia ingat hari Rabu. Malam Khamis tu, kalau kata malam Jumaat, dia ingat malam Sabtu tu malam Jumaat. Kalau kata malam Khamis, dia ingat hari Khamis, masuk malam Jumaat tu hari Khamis juga. Itu perhitungan palak orang putih. Mengikut perhitungan kalender Islam, bila jatuh matahari hari Khamis, masuklah malam Jumaat. Dinamakan malam Jumaat.
barang siapa yang mati pada malam Jumaat sebaik saja jatuh matahari pada hari Khamis, bermakna mati malam Jumaat, atau harinya berakhir dengan jatuh matahari, habis waktu asar hari Jumaat, habislah hari Jumaat, masuk hari Sabtu. Artinya daripada jatuh matahari hari Khamis sehingga jatuh matahari hari Jumaat, barang siapa yang mati pada masa itu termasuk dalam husnul khatimah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya tiada seorang muslim, seorang Islam, syarat dia seorang Islam. Kalau orang kafir tak jadi apa, mati hari apa pun, syarat dia seorang Islam. Seorang Islam yang mati pada hari Jumaat atau malamnya, malaikat Allah peliharakan dia dari fitnah kubur. Kalau mati malam Jumaat dan hari Jumaat, dipelihara daripada fitnah kubur. Yang keempat, mati syahid di medan perang jihad. Yang keempat, husnul khatimah ialah orang yang mati di medan perang menentang musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang menghina Islam, yang menyerang negeri Islam, nak merosakkan orang Islam, dia berperang sehingga dia mati di medan perang, maka mati syahid. Kerana firman Allah Ta'ala, ni ayat Quran terus, ni bukan hadis Nabi, ni ayat Quran lagi kuat. Ayat Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Surah Al-Imran ayat 169 hingga 171. Artinya, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang mati dibunuh di jalan Allah itu mati. Jangan kamu anggap orang yang mati di medan perang kerana mempertahankan Islam itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi itu hanya dengan mendapat rezeki. Dapat rezeki pula di alam barzakh. Disebut dalam hadis, roh mereka duduk dalam temolok burung yang hijau dalam syurga, memakan makanan-makanan syurga. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergerang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahawa mereka ada kekhawatiran, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergerang hati dan nikmat dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah, dan bahawa Allah tidak menyediakan pahala orang-orang yang beriman. Ayat ini menceritakan sahabat-sahabat Nabi yang mati di medan perang Badar, Uhud dan lain-lain, khususnya perang Uhud. Itu sempurna dengan perang Uhud. Ada seorang perempuan, dia nak tanya, wahai Rasulullah, anak saya bagaimana? Kalau Rasulullah tak beritahu, saya menangis tak berhenti. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, menceritakan bahawa mereka yang mati di medan perang kerana mempertahankan Islam tidak mati di sisi Allah. Mereka hidup, ruh-ruh mereka hidup di sisi Allah. Mereka makan nikmat dalam syurga, dan mereka minta hidup semula, nak berperang lagi, kerana mereka tahu kelebihan itu. Mereka minta nak balik semula, Tuhan kata tak boleh balik, tak boleh balik dah. Aku beritahu dah ke kawan-kawanmu. Allah turunkan ayat ini untuk memberitahu kepada mereka yang hidup. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi 'inda Allahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه." أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد.
Artinya, bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah mempunyai 6 perkara, 6 kelebihan. Diampunkan kepadanya pada semburan darah pertama. Semburan darah yang pertama daripada tubuh dia, habis dosa dia. Diampunkan dosa kecuali hutang. Hutang ni ada hadis lain mengatakan hutang. Jangan ingat mati perang ni lepas hutang. Kecuali perang fardu ain. Fardu ain ialah musuh sudah masuk dalam negeri Islam, tak ada peluang lagi, kena lawan. Itu lain cerita. Ada gantiannya. Ini perang fardu kifayah. Dia pergi perang kerana nak lepas hutang, tak boleh bayar hutang. Itu tak boleh. Hutang kena bayar. Dia perlihatkan tempatnya di dalam syurga. Kelebihan yang kedua, nampak tempat dalam syurga. Dia lepaskan daripada fitnah kubur. Selamat daripada soalan dalam kubur, fitnah kubur. Berada dalam keadaan aman ketika huru-hara di hari kiamat. Masa huru-hara hari kiamat, dia aman. Dihiaskan dengan perhiasan iman, dikahwinkan dengan anak bidadari, dan dapat memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan keluarganya. Dia boleh beri syafaat, boleh tolong 70 orang keluarga dia yang masuk neraka. Dia boleh lepaskan. Ini mereka yang mati syahid. Oleh kerana itulah di Palestin hari ini, orang Palestin berperang dengan Yahudi, berperang dengan pisah lawan kereta kebal, pisah lawan senjata roket, lawan senjata canggih. Dengan pisah sahaja mereka lawan. Dan tiap-tiap keluarga Palestin bila ada anak beranak dia mati syahid, suka. Kenapa? Kerana hari kiamat boleh beri syafaat 70 orang keluarga dia yang masuk neraka. Hak masuk syurga tak payah dah. Tersebut dalam hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Qala sallallahu alaihi wasallam, kafa bi bariqati as-suyuf ala ra'sihi fitnah. Rawahu an-Nasa'i wa ghairuh. Artinya, seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah halnya orang mukmin diuji di dalam kubur mereka orang yang mati syahid? Pasal apa orang lain kena uji? Orang mati syahid tak kena uji dalam kubur. Sabda Nabi SAW, memadailah dengan kilauan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Cukup nampak pedang nak atas kepala dia, satu ujian. Allah Ta'ala selamat dengan ujian itu dalam kubur. Tambih, diharapkan juga mendapat kelebihan mati syahid kepada orang yang meminta supaya mati syahid dengan hati yang ikhlas walaupun ia tidak mati di medan perang. Termasuk dapat kelebihan syahid orang yang bercita-cita nak mati syahid dengan ikhlas. Tiba-tiba tak boleh cita-cita dia, Tuhan beri kelebihan cita-cita dia. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashih. Akhrajahu Muslim wal Baihaqi. Artinya, sesiapa yang meminta mati syahid dengan niat yang benar, bukan niat yang bohong, sungguh, nescaya Allah menyampaikannya di tempat-tempat orang-orang mati syahid, sekalipun ia mati di atas hamparannya. Sekalipun dia mati tempat tidur atas lembik, tapi niat dia nak mati di medan perang, Tuhan beri kepadanya kelebihan mati syahid. Contohnya banyak Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima Islam yang terkenal mengalahkan Persia, mengalahkan Rom, mengalahkan tentera murtad dalam peperangan yang hebat. Luka tapi tak mati syahid. Tiba-tiba mati sakit. Pada masa sakit nak mati, dia menangis. Orang kata, apa menangis? Menangis apa? Tidakkah engkau berjihad zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar pula? Mati zaman Sayyidina Umar. Tuhan beri pada kelebihan padamu. Dia kata, aku berperang ratus peperangan di medan perang. Aku harap aku mati syahid. Tiba-tiba aku mati di atas tempat tidur. Hina mati aku, macam mati kambing, macam unta, kata dia. Ini Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini syahid ni bukan mudah, Tuhan beri pada sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima daripada husnul khatimah, mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah, yakni Islam. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tu'idduna asy-syahida fikum?" Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Qala inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi at-ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Wal ghariqu syahid." Akhrajahu Muslim wal Hakim wal Baihaqi. Artinya, apakah yang kamu kirakan orang yang mati syahid di kalangan kamu? Mereka berkata, sesiapa yang dibunuh pada jalan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit sahaja. Mereka berkata, maka siapakah mereka itu ya Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dibunuh di dalam perjuangan menegakkan agama Allah ialah syahid. Sesiapa yang mati dalam menegakkan agama Allah ialah syahid. Sesiapa yang mati sakit ta'un ialah syahid. Sesiapa yang mati sakit perut ialah syahid. Sesiapa yang mati ditenggelami air ialah syahid. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qasala fi sabilillah famata aw qutil fahuwa syahid. Aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw ladaghahu hammatun aw mata ala firashihi bi ayyi hadfin syaa Allah fa innahu syahid wa inna lahu jannah." Akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa huwa haditsun hasan. Artinya, sesiapa yang keluar perjalanan Allah menegakkan agama Allah, lalu ia mati atau dibunuh, maka ia mati syahid. Atau dipijak oleh kudanya dan untanya, atau disengat oleh binatang yang melata, atau ia mati di atas hamparannya dengan apa cara yang dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya ia mati syahid dan untuknya surga. Hadis ini menunjukkan perjuangan menegakkan agama Allah, memenangkan agama Allah, meninggikan agama Allah dengan makna yang lebih luas. Apa yang dipahami oleh kebanyakan orang hanya berperang saja. Padahal menegakkan agama Allah itu maknanya sangat luas. Bukan sahaja berperang. Berperang ni akhir, penyudah. Oleh kerana itu, perlunya orang-orang Islam mempelajari ilmu fiqh. Fiqh yang berkait dengan hukum agama. Di sisi orang Melayu, fiqh ni fiqh semayang. Itu saja. Fiqh bersuci, haid dan nifas. Di sana ada fiqh muamalat, fiqh dakwah, fiqh jihad, fiqh aqidah. Fiqh dengan makna al-fahmu, untuk memahami ajaran agama dengan betul.
mengikut Quran dan huraiannya oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para ulama yang muktabar yang memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia semayangnya tak betul, niatnya salah, ditolak ibadat semayangnya. Begitulah juga puasanya, tak ikut rukun syarat, ditolak ibadat puasanya. Begitulah juga jihad, perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Kalau tak betul, ditolak amalannya, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat haji mesti fiqh, faham dalam haji. Kita kena faham. Meninggikan agama Islam itu dengan makna memuliakan agama Islam, sehingga agama Islam itu menang mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain. Dan orang terima Islam ini, orang terima Islam, bukan orang benci pada Islam. Apa yang berlaku pada hari ini, berjihad, berjuang, orang benci pada Islam, ada silap. Zaman Nabi dahulu, Nabi berjihad, orang masuk Islam. Bila tentera-tentera Islam masuk ke Parsi, masuk ke Mesir, masuk ke seluruh pelosok, di mana penduduk-penduduknya masuk Islam. Ini kehebatan Islam. Hari ini berjihad, tapi orang marah ke Islam. Orang tengok Islam ni wuduh. Pasal apa? Kerana tidak fiqh, tidak memahami cara-cara perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Di mana yang penting bagi orang Islam ialah menyampaikan Islam itu kepada pihak yang lain dengan tidak ada paksaan, supaya pihak yang lain itu menerima Islam dan dia masuk Islam. Setelah dia tak mahu masuk Islam, tak boleh paksa, dia berdamai dengan Islam, dia berhujah, kita lawan dengan hujah. Selagi dia berhujah, lawan dengan hujah. Siapa mati, lawan dengan hujah. Siapa mati, kita lawan dengan hujah. Kena sabar siapa mati. Sehinggalah dia akad senjata. Baru kita akad senjata. Baru akad senjata. Ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerang Khaybar, kota bandar yang dikotakan oleh orang-orang Yahudi, setelah mereka berundur daripada Madinah, mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu Nabi adalah Rasulullah. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Talmud. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Ulama mereka beritahu berkenaan dengan akan zahir Nabi akhir zaman daripada keturunan Ibrahim. Lalu mereka berhimpun ramai-ramai di Madinah kerana mereka lihat di Yathrib yang akhir nama Madinah itu tapak hijrah Nabi akhir zaman. Ada tanda tempat Nabi akhir zaman berhijrah, menunjukkan mereka tahu Nabi akhir zaman ni akan dihalak oleh kaum dia dan berhijrah. Madinah adalah tempat hijrah. Maka kabilah-kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa berhimpun di Madinah, mendengar kuliah, mendengar khutbah ulama-ulama mereka. Apabila berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sedikit saja yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Mukhairid, sikit saja masuk Islam. Kebanyakan orang-orang Yahudi tak masuk Islam. Mereka tak masuk Islam kerana mereka merajuk pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala pilih Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, tidak pilih daripada bangsa Yahudi. Ini kerana ta'asub,
fanatik mereka pada kaum mereka. Padahal melantik Rasul adalah kepunyaan Allah SWT. Mereka berperang sesama mereka sendiri, berpecah antara satu sama lain. Mereka juga tak percaya antara satu sama lain. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi menyatukan orang-orang Muhajirin dan Ansar, iaitu orang Islam. Orang Islam bersatu, Yahudi berperang di antara satu sama lain. Arab Jahiliyah berperang di antara satu sama lain. Orang Islam bersatu. Bersatu orang Islam ni. Dan Yahudi menerima kerajaan yang didirikan oleh Nabi SAW. Maka dimeteraikan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Mereka duduk di bawah kerajaan Islam, berniaga di pasar orang Islam. Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah, surah yang menceritakan umat-umat zaman dahulu. Di antara menceritakan Ibrahim, menceritakan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Harun, dicerita di dalam Al-Quranul Karim. Dan cerita-cerita ini sama dengan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Dalam Quran juga ada hukum qisas dan hukum hudud. Hukum qisas, hukum hudud ada dalam Quran. Ini ada juga dalam kitab-kitab agama Yahudi. Di mana Nabi Muhammad SAW belajar ini semua? Nabi belajar di mana? Mengaji di mana? Mekah adalah tempat yang terpencil, yang jauh daripada penduduk, daripada ahli kitab, daripada tamadun. Quran yang diturunkan menceritakan perkara ilmu, menunjukkan Nabi adalah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas, yang jujur, yang mencari kebenaran, masuk Islam. Sebahagian besar orang-orang Yahudi tak setuju kerana bukan bangsa Arab. Akhirnya mereka merancang dengan orang-orang musyrikin peperangan Ahzab, menggabungkan kabilah-kabilah Arab, dikenali dengan Ahzab, untuk menyerang Madinah. Mereka melanggar perjanjian, melanggar persepahaman, melanggar tahaluf. Maka Nabi bertindak memerangi orang-orang Yahudi, menangkap, menawar mereka, dan mereka melarikan diri dan berhimpun di Khaybar. Mereka mendirikan kota-kota yang berlapis-lapis kerana mereka adalah golongan yang kaya. Kota yang berlapis-lapis. Lalu Nabi akhirnya membuat keputusan untuk menyerang Khaybar. Siapa di Khaybar? Di pinggir Khaybar, waktu malam, berkhemah. Nabi bersabda, la'asiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Esok aku nak serah bendera perang kepada seorang yang mengasihi Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mengasihinya. Pagi esok aku nak serah bendera. Maka ramalah sahabat-sahabat yang besar-besar datang awal di khemah markas yang didiami oleh Nabi SAW, mengharapkan kelebihan menerima bendera yang diserahkan oleh Nabi SAW. Sehingga diriwayatkan Sayyidina Umar berkata, aku tidak pernah berebut nak jadi ketua, kata Sayyidina Umar. Tak berebut jadi ketua kecuali dalam peristiwa ini. Aku nak jadi ketua. Aku nak supaya Nabi menyerah bendera kepada aku. Tiba-tiba sudah semayang, Nabi tanya, aina Ali? Mana dia Ali? Dipilihnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menyerah bendera itu. Lalu diberitahu Ali di khemah dia tak datang kerana sakit mata sakit. Lalu diperintah Ali dibawa. Setelah Ali dibawa, Nabi meludah dalam mata Ali dan berlakulah mukjizat. Sembuh mata Sayyidina Ali serta mata, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi serah bendera. Sayyidina Ali mengambil bendera dan berkata, uqatiluhum liyakunu mislana. Rasulullah nak suruh saya perangi mereka, serang mereka, supaya mereka jadi Islam macam kita. Jawab Nabi SAW, ala rislik idza kunta bisahatihim ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa ma yajibu alaihim min al-huquq la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, jangan gopoh. Jangan gopoh. Jangan gopoh, kata Nabi. Jangan cepat sangat, dengar arahanku. Bila sapa jangan serang lagi. Bila kamu sampai di khemah mereka, di medan mereka, ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Beritahu kepada mereka hak-hak yang wajib ke atas mereka terhadap Allah. Demi sesungguhnya engkau berjaya memujuk seseorang menerima Islam lebih baik daripada unta merah, yakni kenderaan yang paling mahal harganya di zaman itu. Mu berjaya menyebabkan orang masuk Islam lebih baik daripada membunuh orang. Pahalanya sangat besar. Kalau mu mati, pahala berpanjangan. Ajak mereka dulu kepada Islam. Ini cara yang diajak oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa yang lain, Nabi tugaskan Sayyidina Ali pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman. Menantu juga Sayyidina Ali. Nabi kata, mau pergi ke Yaman. Penduduk Yaman ni lembut. Tidak kerah macam penduduk negeri lain. Ada kerana mereka ahli kitab. Bila kamu sampai kepada mereka, ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tak terima Islam, jangan perangi mereka sehingga mereka memerangi kamu. Bila mereka memerangi kamu, jangan serang mereka sehingga mereka bunuh orang kamu dan bawa mayat yang dibunuh itu ke hadapan. Tanya mereka, adakah ini tujuan kita? Ini tujuan kita nak bunuh? Tanya mereka, ini tujuan kita. Kalau mereka terima Islam, selamat. Kalau mereka tak terima Islam, perangi mereka. Bismillah wa ala barakatillah. Ini cara yang diajar oleh Nabi SAW. Bila berperang, tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh padri-padri Kristian, sami-sami tak boleh bunuh. Mereka yang duduk di rumah-rumah ibadat tidak boleh bunuh. Biarkan mereka di situ. Kerana padri-padri dan sami-sami ini tak cara korang. Masuk, hadap tentera-tentera yang berperang. Jangan bunuh mereka-mereka yang tidak terlibat. Jangan musnahkan harta mereka. Jangan cincang mayat-mayat mereka. Uqtulu wa la tumassilu. Perangi, jangan cincang mayat-mayat yang sudah mati, kata Nabi. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Bila Islam masuk, rakyat negeri masuk Islam. Masuk Islam. Hari ini pergi berjihad bung masjid. Berjihad mana apa? Sunni bung masjid Syiah. Syiah bung masjid Sunni. Bung di pasar. Bung di mana? Atas nak berjihad. Ini tak betul. Salah. Jangan sapa pada fitnah. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman fitnah, peperangan. Al-qatil wal maqtul fi nar. Orang yang membunuh dan dibunuh dua-dua dalam neraka, kata Nabi. Jangan sapa begitu sekali. Ini kerana tidak faham. Dan mesti niat yang betul. Niat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kemudian perjuangan menegakkan Islam menghadapi musuh-musuh yang bukan Islam. Lain
dengan perjuangan menghadapi orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam sendiri yang jahil, yang mengerjakan mungkar. Orang-orang Islam yang melakukan kesalahan, yang zalim. Yang zalim beza dengan musuh yang datang menyerang negeri Islam. Nabi suruh kita berdepan dengan pemerintah yang zalim. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatala. Penghulu orang mati syahid kata Nabi ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati dalam perang Uhud, dan orang di kalangan umat aku yang berdepan dengan raja, dengan pemimpin yang zalim, nasihat dia, suruh dia, larang dia, sehingga dia dibunuh. Dia dibunuh. Itu Sayyidus Syuhada, penghulu orang mati syahid. Ini adab-adab yang kita kena sedar. Bila orang kafir menyerang negeri Islam, maka jihad jadi fardu ain di atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Kemudian perjuangan menegakkan agama, apa saja bentuk menegakkan agama. Berdakwah, menghantar bantuan kepada orang-orang yang bukan Islam, supaya orang bukan Islam masuk Islam. Orang bukan Islam masuk Islam, kita beri bantuan ke dia. Dia susah, tolong orang bukan Islam. Orang Islam kita tolong, orang bukan Islam kita tolong juga. Tujuannya apa? Supaya dia masuk Islam. Tolong dengan duit supaya orang bukan Islam tu masuk Islam. Di sinilah ulama-ulama khususnya Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, membenarkan beri makan daging korban dan akikah kepada orang bukan Islam. Tujuannya nak mendekat dengan dia supaya dia masuk Islam. Ini kena faham. Ulama-ulama Syafi'i kata tak boleh. Sebab apa? Imam Syafi'i duduk di Mekah Madinah, tak ada orang kafir di sana. Ini saja. Itu sebabnya fiqh ni kena faham. Kitab-kitab fiqh ni kerana negeri yang berlainan. Ini kena faham. Oleh kerana kita baca kitab fiqh mazhab Syafi'i, kita pakai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i duduk di Mekah, duduk Madinah, duduk di Hijaz. Tak ada orang kafir di sana, tak ada orang kafir. Maka fatwa dia begitu. Imam Mazhab Maliki tersebar di Andalus, tersebar di utara Afrika. Imam Mazhab Hanafi tersebar di India, tersebar di Afghanistan, tersebar di Iraq. Ada orang Majusi, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Dan kita melihat bagaimana pendakwah-pendakwah kita di alam Melayu ni berjaya mengislamkan orang Melayu yang asalnya agama Hindu Buddha masuk Islam habis orang Melayu masuk Islam. Sahabat kita orang Melayu duduk ingat Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Bila orang Cina masuk Islam, kata masuk Melayu. Sebab Melayu tu Islam tu Melayu, siapa begitu? Kerana habis masuk Islam. Ini kerana kejayaan dakwah. Termasuklah juga mereka yang menulis buku, yang menyebarkan apa sahaja untuk menarik orang kepada Islam. Ini termasuk dalam perjuangan menegakkan agama. Dengan sebab dia tulis buku, orang tembak dia. Dengan sebab dia menyebarkan duit dia untuk ajak orang masuk Islam, orang bunuh dia. Maknanya termasuk dalam syahid. Bukan saja di medan perang. Apa saja perkara yang berkait dengan untuk menegakkan agama, itu termasuk di dalam syahid fisabilillah. Jadi sabilillah ni dengan makna yang sangat luas. Jangan kita sepitkan makna dia. Dan kena faham cara-cara dia. Wallahu a'lam.